Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aku layback dululah sambil penat baca banyak newspaper, banyak berita, banyak buku-buku. Saya ni suka membaca buku dan suka memancing. Inilah pancing-pancing saya ni, banyak. Banyaklah, ada lebih kurang 20 pancing semua. Suka juga baca suka juga menonton. Susahnya macam mana? Ini suka juga menonton anime dan suka dengan falsafah susah ini susah. Okey, terima kasih kerana bersama-sama terus. Baik. Tengku Zafrul sekarang disebut sebagai salah seorang saksi ataupun suspek di dalam siasatan untuk jana wibawa. Persoalan yang paling besar sekali lagi ialah perlukah Tengku Zafrul untuk letak jawatan? Sebab kalau dulu-dulu pernah disuarakan oleh BN UMNO, kalau ada saja masalah terutamanya yang didakwa, lebih baiklah letak jawatan. Kesian sungguh bagi Tengku Zafrul lah kalau betul dia terpaksa diarah untuk letak jawatan. Kesian sungguh kerana dia baru saja dilantik sebagai MKT UMNO. Baru dilantik MKT UMNO dah berisiko untuk pula terpaksa letak jawatan sekarang ini. Lepas itu dia dulu Menteri Kewangan, diselamatkan, diberi peluang kedua untuk jadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim punya Menteri untuk MITI. Sekarang pula berisiko lah pula untuk dia diletak jawatan pula sebagai Menteri MITI. Ada kesian juga. Jadi, perlukah untuk Tengku Zafrul letak jawatan? Saya fikir dia belum perlu untuk letak jawatan sekarang sebab belum ada dakwaan. Tapi kalau dia sudah didakwa dan didapati bersalah, lebih baiklah untuk dia letak jawatan. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bakal ramai lagi rasanya bakal ramai lagi yang akan juga mungkin disiasat untuk jana wibawa ini. Apa tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, kerana jana wibawa ini disebut-sebut ramai sekali orang yang disebut-sebut yang terlibat. Maksud saya jabatan-jabatan yang terlibat dengan jana wibawa ini. Sebab jana wibawa ini terlalu besar, 5.7 bilion. Jadi antara yang disebut-sebut tuan-tuan dan puan-puan, iaitu jabatan-jabatan yang disebut oleh kontraktor-kontraktor yang mungkin terlibat dengan jana wibawa ini, ialah dari MOF, of course, Kementerian Kewangan sendiri, kemudian Jabatan Kerja Raya, kemudian Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Jadi mungkinkah akan ramailah. Okey, jadi kalau kita tanyalah MOF, of course kita tahu ke dalam Kementerian Kewangan siapa yang bertanggungjawab, Tengku Zafrul. Di JKR pada ketika itu siapa menterinya? Jabatan Pengairan dan Saliran pada ketika itu siapa menterinya pula? Jadi kemungkinan saja, itu pun mungkin akan buat tanda tanya. Adakah mereka juga akan dipanggil untuk membantu siasatan ini sebagai saksi, ataupun akan jadi sebagai suspek sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Tengku Zafrul harapkan terus dapat bertenang, bersabar,
Dan yang penting kita mau tengok karakter Tengku Zafrul betulkah dia akan memberikan kerjasama, memberikan keterangan yang adil, yang saksama, yang tak ada disembunyikan. Seperti yang dia war-warkan, dia tak akan sembunyikan apa-apa. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini ada satu lagi pendedahan terbaru yang baru kita terima. Dokumen yang baru terima, baru bocor, baru diterbitkan. Melibatkan 5.7 bilion. 5.7 bilion ringgit Malaysia, dana rakyat Malaysia, dana kerajaan, dana negara, dana yang dibayar oleh rakyat. Banyaknya 5.7 bilion ini yang dikatakan terdapat unsur kaedah perolehan yang dibuat secara tender terpilih atau ada unsur-unsur runding terus. Kesianlah kepada mereka yang tak ada kabel besar. Kesianlah mereka yang tak ada kabel, tak ada orang dalam, tak ada kawan, tak ada saudara, tak ada boyfriend, tak ada girlfriend. Di dalam kementerian itu, kalau ada memang betul kaedah perolehan itu dibuat secara tender terpilih atau runding terus. 5.7 bilion. Bukan 500 juta tahu tuan-tuan dan puan-puan, tapi 5.7 bilion. Ini bukan sedikit, banyak betul. Jadi kalau ini 5.7 bilion ini dibahagi-bahagi hanya kepada kroni-kroni, wah, seluruh kroni dah jadi bilion. Seluruh kroni dah jadi orang-orang kaya raya. Okey, jadi tuan-tuan, menurut Menteri Timbalan Perdana Menteri sekarang ini, Ahmad Zahid Hamidi, yang juga adalah dalam profil ya, apa ni ya? Portfolio, dalam portfolionya sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Ada satu projek membabitkan 5.7 bilion ditangguhkan. Kerana beliau berkata ada unsur-unsur kaedah perolehan yang dibuat secara tender terpilih atau runding terus. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap semoga SPRM dapat menangkap jerung-jerung yang tak berperi kemanusiaan ini. Secara kebetulan sahaja, janganlah meroyan. Secara kebetulan sahaja, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, abah kau, telah pun dipanggil oleh SPRM untuk disiasat untuk kes ini, yaitu projek Jana Wibawa. Rupanya kes ini besar, 5.7 bilion. Tetapi Muhyiddin kata dia tak kenal, dia tak pernah dengar, dia tak tahu, dia tak pernah jumpa dengan mana-mana syarikat-syarikat ini. Tapi nanti kalau kantoi lagi bikin malu. Kalau sudah tidak mengaku, kantoi lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan telah berkata bahawa projek Jana Wibawa itu ditangguhkan pelaksanaannya kerana untuk tujuan meneliti semula sama ada atau tidak berlaku tata cara perolehannya yang dibuat mengikut peraturan, yang tidak dibuat atau dibuat mengikut tata peraturan yang ditetapkan oleh perbendaraan. Jadi kalau tak ikut tata cara, tak ikut undang-undang, tak ikut SOP, di sinilah ramai orang kena jawab. Muhyiddin kena jawab, Zafrul kena jawab, menteri-menteri yang lain kena jawab, dan yang paling penting SPRM akan mengheret mereka-mereka yang berkenaan. Jadi ramailah yang akan makin panas, makin tak boleh tidur. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjalankan terus tanggungjawabnya sebagai Ketua
pemerintah negara Malaysia di bawah kerajaan yang di Pertuan Agong untuk terus reformasi negara Malaysia, hapuskan terus kegiatan jijik, tak baik, tak bermoral, berdosa ini. Jadi 5,7 bilion bukan satu perkara yang sedikit. Kalau ini baru sedikit daripada yang bakal didedahkan lagi, wow, akan banyak lagi pendedahan yang luar biasa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.